Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Liza Hassan dalam Sinar PM 27 Januari. Kementerian Keuangan dan Bank Negara diminta memberi arahan jelas kepada institusi keuangan bagaimana moratorium ini harus dilaksanakan. Arahan itu susulan terdapat dakwaan institusi keuangan mengambil kesempatan atas nama penangguhan pembayaran pinjaman tanpa melaksanakan moratorium tetapi menawarkan penjadualan semula pinjaman atau penstrukturan semula pinjaman. Institusi-institusi keuangan ini dikatakan memanjang tempoh pembayaran yang akhirnya memberi keuntungan kepada pihak kreditor. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi menegaskan adalah tidak wajar bagi institusi keuangan mengaut keuntungan tambahan dalam bentuk apa-apa fee atau caj bunga ke atas baki pinjaman atas apa alasan sekalipun. Justru katanya langkah paling cepat bagi mengurangkan bebanan adalah dengan lanjutan moratorium secara automatik dan ianya haruslah tidak mengandungi syarat terselindung, tidak kiralah sama ada pinjaman secara peribadi ataupun perniagaan kecil dan sederhana. Ini pula perkembangan tentang perjanjian vaksin. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mempersoalkan jaminan oleh Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz berkenaan pembelian vaksin COVID-19 hanya akan dilakukan melalui transaksi antara kerajaan atau kerajaan dengan pengeluar. Memetik sebuah portal, Tajuddin berkata perjanjian terbaru oleh sebuah syarikat swasta di Malaysia membayangkan pembabitan orang tengah. Ahli Parlimen Pasir Saleh itu merujuk kepada perjanjian dua syarikat untuk perolehan dan pengagihan vaksin COVID-19 di negara ini. Beliau juga menyoal sama ada kerajaan mengubah pendirian susulan jaminan diberikan Tengku Zafrul sebelum ini serta Putrajaya tidak patut melayan pembabitan sektor swasta dalam pembelian vaksin. Dan dalam kekalutan arena politik tanah air, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ada kalanya menghiburkan rakyat dengan pelbagai coretan di laman Facebooknya. Dan terbaru, Najib mencadangkan supaya bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad melantik Presiden Amanah Muhammad Sabu sebagai Perdana Menteri ke-9 kerana beliau dapat menghiburkan rakyat. Syarah itu dibangkitkan susulan Parti Berjuang mempertimbangkan untuk menggunakan logo Amanah dalam persaingan PRU15 sekiranya Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS terus menyekat pendaftaran parti itu. Sementara itu, Timbalan Presiden Pejuang Pro-Tim Marzuki Yahya mengesahkan idea untuk menggunakan logo Amanah ada dikemukakan tetapi belum ada perbincangan rasmi mengenai perkara itu. Datuk Seri Karudin Abdul Hassan sedia bekerjasama dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usaha menjatuhkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Karudin berkata demi mencapai kejayaan matlamat yang sama, beliau bersedia untuk duduk semeja bersama Anwar bagi mencari satu formula secara konsensus agar semua yang diusahakan berada di atas landasan yang sama. Menurutnya, di kalangan pihak pembangkang, ada kalanya mempunyai perbezaan pendapat politik, namun demi perjuangan untuk selamatkan kepentingan masa depan negara, mereka boleh bersatu padu secara amat pantas. Karudin juga menambah satu gerakan secara sistematik mesti digerakkan secara menyeluruh, membabitkan keseluruhan rakyat secara berterusan bagi menjatuhkan semua kalangan pengkhianat negara dari kerajaan. Kita beralih ke perkembangan iLestari dan iSinar. Pengeluaran iLestari atau iSinar kumpulan wang simpanan pekerja yang dilakukan dalam keadaan terpaksa akibat ketiadaan atau terjejasnya sumber pendapatan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Bagaimanapun, pengeluaran itu wajib dizakatkan jika pemohon melakukan pengeluaran iLestari dan iSinar dalam keadaan pilihan kerana masih mempunyai sumber pendapatan yang mampu menanggung keperluan hidup asasi. Menerusi Facebook Lembaga Zakat Selangor berdasarkan Fatwa Sistem Pengurusan Kutipan Zakat Negeri Selangor 2013 berkaitan pengeluaran simpanan KWSP memaklumkan pengeluaran yang mencapai umur 55 tahun wajib zakat ke atas jumlah wang yang dikeluarkan.
Oleh itu, setiap pengeluaran KWSP melalui skim Ailestari dan iSinar wajib dizakatkan sekiranya memenuhi syarat-syarat terbabit. Okey, jadi itu saja top 5 news pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, jom kongsi rezeki bersama Garagraph Medicare, jana pendapatan tanpa modal besar hanya dari rumah. Dan kepada anda, teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube bagi mengikuti perkembangan semasa ke semasa.